Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi ini 15 Rajab 44, 26 hari bulan 2 23, kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Qalam, Suratun Nun, surah Al-Qalam, surah yang ke-68, juzuk yang ke-29. Ayat yang kita akan baca ayat 8 sehingga ayat 16. Mari kita baca ayat, kemudian kita pergi kepada terjemahan dan huraiannya insya-Allah. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Fala tuti'il mukadzibiin waddu law tudhinu fayudhinun ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم. Balik semula kita kepada ayat 8. Fala tuti'il mukazzibin, oleh itu berpegang teguhlah kepada ajaran Islam yang sedang engkau amalkan, dan janganlah engkau menurut kemahuan orang-orang yang mendustakan agama Allah. Jadi para pelajar sekalian, ayat yang kita baca ini iaitulah Allah SWT larang Nabi SAW jangan ikut kerenah perangai puak-puak kafir musyrikin. Dan ayat-ayat ini Allah Ta'ala nyatakan beberapa sifat, lebih kurang 10 sifat keji, buruk perangai puak-puak kafir. Sifat buruk, sifat keji ni iaitulah sifat yang cukup berbahaya, yang perlu kita kena tahu supaya kita menjauhi orang-orang seperti ini dan kita bersihkan diri kita daripada sifat yang keji, yang buruk ini. Kita mula dengan ayat 8. Fala tuti'il mukazzibin. Munasabatul ayah lima qablaha. Munasabah ayat ini dengan yang sebelumnya. Anna Allah Ta'ala lamma zakara ma alaihi al-kufar. Dalam ayat yang lepas Allah Ta'ala nyatakan sikap orang kafir terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah melemparkan tuduhan-tuduhan jahat terhadap Nabi. Ada macam-macam tuduhan. Sedangkan Allah Ta'ala dah beri anugerah khas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Mu ni mempunyai pemilik akhlak yang cukup mulia. Puak kafir, puak yang jahat itu tuduh Nabi macam-macam. Maka Allah bagi peringatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya jangan cenderung, jangan orang panggil berlunak dengan puak kafir, tak usah. Dia mari duduk apa ni,
duduk gaya Nabi supaya ikut dia dan macam-macam lagi, maka Allah SWT peringatkan Nabi SAW, jangan ikut kerana puak ni, kacau. Baik. Fala tuti'il mukazzibin, ay fala tuti'il mukazzibin fakama an'amna 'alaika ya Muhammad, sebagaimana kami dah beri kepada kamu agama yang benar, akhlak yang mulia, maka jangan sekali-kali kamu pergi taat kepada puak kafir itu, jangan. Laisu ahlan lit-ta'ah, bukan orang yang patut diikut. Puak kafir itu bukan orang yang patut diikut. Dan jangan ikut kehendak mereka walaupun nampak macam lunak, macam baik. Tengok ni, sifat yang pertama Allah Ta'ala nyatakan puak ni mukazzibin, puak yang mendustakan ayat Allah, mendustakan agama Islam. Jadi puak ni la tuti', jangan ikut dia. Bahkan Allah suruh lawan. Dalam surah Al-Furqan, ayat 52, Allah kata fala tuti'il kafirin wajahidhum bihi jihadan kabira. Mu jangan taat kepada puak kafir, mu lawan dia. Jihad, lawan dia sungguh-sungguh. Jadi taat jangan, lawan kena. Baik, apa sikap mereka? Tengok ayat 9. Waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka suka kalau engkau bertolak ansur, bertoleransi. Taman kita hari ni kuat toleransi. Contohnya, menurut kemahuan mereka, kalau dia buat majlis hari-hari kebesaran dia, kita kena pergi juga. Colek atas dahi ke, pergi apa sajalah, buat ritual yang dia buat menunjukkan toleransi. Maka Allah larang, la tudhinu, mu jangan pergi, jangan toleransi, bertolak ansur menurut kemahuan mereka dalam perkara agama, jangan. Fayudhinun, supaya mereka pun bertolak ansur, berlemah lembut pada zahirnya terhadap kamu. Jadi puak-puak kafir Quraisy, ahabba musyriku Quraisy, puak-puak Quraisy ni beragak sangat kalau Nabi berlunak, berlemah lembut dalam agama dan menerima beberapa cadangan mereka. Apa dia cadangan dia? Yang pertama, tarkin nahi anis syirki. Nabi jangan lagi bercakap tentang syirik. Tahu saya cakap syirik-syirik, apa syirik-syirik? Ini agama kami. Jangan larang orang nak ikut agama. Satu. Dua, as-sukut an aibi alihati. Diam, jangan condemn tentang kelemahan Tuhan mereka. Ini dia bercakap apalah berhala tak berkelip mata, cakap pun tidak. Tahu saya kata apa? Salisan, yang ketiga, tasfih abaihim. Jangan lagi memperbodoh-bodohkan tok nenek mereka yang duk sembah batu, sembah kayu. Tak payah ikut dia nak sembah apa. Yang keempat, ar-rukun ila alihatihim, berlunak dengan tuhan-tuhan mereka. Sekali-sekala apa salahnya mari ke ketik, mari ke gereja, mari ke tempat ibadat kita. Mari buat ritual juga jarang-jarang, apa boleh. Jadi bila Nabi, supaya Nabi kita toleransi dalam perkara ini, maka mereka pun sanggup untuk berlemah lembut dengan Nabi SAW. Mereka tak akan lagi buat tuduhan Nabi ni gila ke, penyair ke, tak. Mereka tak akan khianat lagi kepada orang Islam. Mereka macam-macam janji. Yang penting kita berlunak dengan agama mereka, dalam perkara pegangan mereka, dia juga akan berlunak dengan kita. Pada zahirnya sebenarnya dia tak percaya. Kalau dia percaya, dia masuk Islam. Maka ini kata di Al-Qurtubi, dia kata nahahu an mumayalatil musyrikin. Jangan cenderung pada ritual agama puak-puak kafir itu, jangan sekali-kali. Jadi kita hari ini macam-macam. Semua tempat kita boleh pergi, semua acara agama kita boleh ikuti. Kita kata jangan bang, jangan buat macam tu, bahaya.
perbuatan ini mengundang syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Kalaulah orang yang pergi itu pandai agama, tapi pengikut-pengikut ni yang jahil ni lagi dahsyat. Allahu Akbar. Berapa dah kita ayat? 2. Sifat yang kedua, sifat puak kafir yang kedua. Wala tuti' kulla hallafin mahin. Dan janganlah engkau berkesar dari pendirianmu yang benar, dan jangan menurut kemahuan orang yang selalu bersumpah, lagi yang hina pendapatnya dan amalannya. Mana di sini Allah Ta'ala nyatakan la tuti' kulla hallafin, mu jangan ikut orang yang suka bersumpah. Geng kaki sesumpah ni zaman Nabi pun ramai dah sumpah main-main dia sumpah dengan nama Allah, buat janji tu janji ni, tapi semua janji palsu. Jadi ada di kalangan manusia yang menyembunyikan pembohongan dia, tapi menzahirkan seolah-olah dia itu toleransi dengan Nabi. Sumpah jangan main. Jadi orang yang kuat bersumpah jangan duk main. Zaman Nabi tanda pelajar. Dan Allah Ta'ala sebut lagi sifat mereka yang tiga, mahin. Apa dia mahin? Hina. Kepribadiannya hina. Mulut suka bersumpah, peribadi pula hina. Kata di ulama tafsir, man kana katsiral halif, siapa yang banyak bersumpah, maka banyaklah pembohongan dia. Muhtajan ila nas, dia berajak kepada orang, nak suara sokong dia sanggup bersumpah, sanggup buat apa saja. Fahuwa min azallin nas, inilah manusia yang paling hina. Nampak hebat tapi hina sebenarnya. Jadi qala jam'un minal mufassirin, ramai di kalangan ulama tafsir menamakan tokoh-tokoh kaki sumpah, tokoh-tokoh sesumpah yang hina di zaman Nabi. Nama dia Al-Walid bin Mughirah, Al-Akhnas bin Syariq, Al-Aswad bin Abdi Yaghus, Abu Jahal. Bapak besar pun ada juga. Jadi geng-geng ni kaki sumpah. Dia ni ketua-ketua Quraisy yang kaki sumpah, tapi mereka juga hina dari sudut kedudukannya. Perangai dia hina, dan ada setengah tu kata kedudukan dia sendiri tu hina. Mu jangan duduk layan pokok ni. Jangan duduk layan pokok kaki sumpah ni. Kita di atas dunia ni pun orang suka bersumpah-sumpah ni jangan percayalah. Jangan percaya. Tu kaki kelentung belaka tu. Dia sumpah kerana nak dapat sokongan, nak suruh orang percaya kepada dia. Bila dia dapat, apa yang dia tak langgar, apa yang dia tak buat, itulah dia. Yang keempat, sifat yang keempat, hammazin. Itu sifat yang keempat. Masya'im binamim, itu sifat yang kelima. Apa dia hammaz? Orang yang suka mencaci. Itu hammazin. Ay kathiril aibi linnas wa ta'ni fihim, suka mencela orang, mencaci orang, itu dipanggil hammazin. Dalam surah Al-Humazah, tanda pelajar surah Al-Humazah ayat 1 dengan ayat 3, wailul likulli humazatil lumazah. Itu humazatil lumazah, orang yang suka perli orang, suka menghina orang. Orang Kelantan kata suka nganyi ke orang. Suka hina orang, suka nganyi orang, maka itu dia panggil lumazah. Alladhi jama'a malan wa'addadah. Alladhi jama'a malan wa'addadah, yang duk kumpul-kumpul harta sampai ke akhir ayat. Yang pentingnya humazati al-lumazah. Kemudian apa lagi sifat dia yang kelima? Masya'im binamim.
lagi suka menyebarkan fitnah hasutan untuk memecah belahkan orang ramai. Kerana kepentingan kita hasut masyarakat supaya bangun, buat huru-hara dalam negara, macam-macam program yang kita buat, perhipo sana, perhipo sini. Buat apa? Yang pentingnya menghasut orang, masyaim binami, menjadi batu api untuk orang kelahi, untuk orang balah. Ini dia panggil perangai buruk yang kita jangan ikut pokok ni. Ai naqalil kalami sayyi, suka cakap, membuat tuduhan, buat provokasi dan macam-macam, jelajah sana jelajah sini, buat provokasi untuk mencari kedudukan, tapi sanggup menjatuhkan orang dan macam-macam kerana yang dia buat. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis an Huzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata namam, tidak akan masuk syurga kaki batu api. Namam dia panggil batu api. Tengok Rawahul Bukhari wa Muslim wal lafzu lahu. Dan hadis yang masyhur yang selalu kita dengar, dua orang yang kena azab kubur. Hadis yang diriwayat oleh Ibnu Abbas. Nabi sallallahu alaihi wasallam dekat kubur, Nabi kata dua orang sedang diazab. Yang seorang ni kerana tak bersih daripada kencing, wa kana al-akharu yamshi bin namimah, yang seorang lagi diazab kubur lish sebab dia ni batu api. Kerja dia duduk berjalan pecah orangnya, ada kerja jelajah sana jelajah sini, di atas dasar memburuk-burukkan orang, itu ya kerja dia. Ini rawahul Bukhari wal lafzu lahu wa Muslim. Jadi hati-hatilah kita dengan beberapa sifat dah. Kaki sumpah, kaki kelentong, kaki suka buat ona, belaga-lagakan orang, menghasut orang, dan membuat kerusakan atas muka bumi. Yang keenam, manna'i lil khair, yang sangat-sangat menghalangi berlakunya jenis kebajikan. Tak suka dia kalau kita buat kebajikan, tak suka. Aisyadidul man'i likulli khair, orang buat kebajikan sekat lalu, sekat, menghalang. Bakhil bil mal an infaqihi fi wujuhihil matlubah, bakhil nak bagi harta untuk kepentingan orang-orang yang memerlukan, tak bagi. Ini sifat lagi ni. Sifat ini bahaya. Duit contohnya, ada duit, ada bajet, tapi tak mau turunkan kepada rakyat, kepada orang ramai, kepada masyarakat. Sebab apa? Sebab bakhil. Berdendam, nak menyusahkan orang, sedangkan duit tu ada. Kita kata ini sifat yang buruk, manna'il khair, nak menyekat orang daripada kebaikan. Ada juga ulama kata yang nak menyekat orang daripada Islam. Itu boleh. Sama ada kita guna makna harta, sekat orang daripada bajet yang diberi, ataupun menyekat orang daripada Islam. Ini dua-dua ni bahaya belakalah. Menyekat orang daripada beriman dan amal soleh. Ini di antara yang disebut oleh ulama tafsir. Kemudian kita pergi kepada sifat yang ketujuh. Tanda ni pelajar. Sifat yang ketujuh, mu'tadin asim. Tujuh, mu'tadin asim, ai yang melanggar hukum-hukum agama, lagi yang sangat berdosa. Ai mutajawizin lil hudud, yang melanggari perintah Allah Azza wa Jalla. Mutajawizin fi zulmi, langgar dia dalam kezaliman, sama ada dia buat zalim kepada orang, ataupun dia sekat kebajikan orang, ataupun dia langgar undang-undang Allah Azza wa Jalla. Perkara yang haram jadi halal, yang halal jadi haram, itu dia panggil langgar hudud. Hudud itu mana batasan. Allah kata setakat ni dia langgar. Asim ay kasirul ismi waz zunub, banyak dosa dia.
banyak dosa. Dosa dia tu jahat. Macam-macam dosa yang dia buat, kita kata ini sifat yang ke berapa tu? Yang ke-8. 7 mu'tadin. Asim yang ke-8. Asim yang ke-8. Kemudian sifat dia yang ke-9 utullin. Tulis pelajar. Utullin. Apa makna utullin? Yang sangat kejam. Ai fazun ghalizun fi khalqihi wa khuluqihi. Allahu akbar. Keras jiwa dia. Perangai dia keras, kasar. Syadidil khusumati. Suka berbalah. Suka berbantah. Jafin syadidin. Orang panggil kering jiwa. Asal kau balah tak? Tak apa, kita lah. Nah, ini di antara sifat buruk Abu Bakar ni. Jadi sifat yang seterusnya, ada setengah ulama dia kata mu'tadin asim tu yang ke-7, utulin yang ke-8, tapi tak apa. Kita boleh buat ya angka. Saya letak nombor 9 utulin. Kemudian apa lagi sifat dia? Utulin tu mana kasar, keras. Dalam hadis tanda ni. An Harithah bin Wahab Al-Khuzai radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul ala ukhbirukum bi ahli an-nar. Nabi kata, nak ke tidak aku perkenalkan kamu dengan ahli neraka? Nak ke tidak? Kullu utullin jawazin mustakbir. Kasar ni. Sifat ahli neraka ni utullin tu kasar. Jawazin. Ni berat sikit ni. Dia kata sombong dalam pergerakan dia, hagah orang Kelantan kata. Mustakbir, takabur orangnya. Ini sifat ahli neraka. Utullin, jawazin, mustakbir. Keras, berjalan dengan sombong dan takabur. Na'udzubillah. Kalau ada satu pun ahli neraka dah, ni tiga-tiga sekali berat lagi. Hadzal hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Kemudian utullin ba'da zalika zanim. Ba'da zalika zanim tu yang ke-10 tu. Ai ba'da zalika zanim, yang selain itu tidak tentu bapak pula bapaknya. Mana keturunan dia tu keturunan tak tahu ayah mari mana. Tak tahu anak siapa. Ba'da zalika allazi wasafnahu da'iyyin, dia ngaku ayah pada bukan ayah dia. Mulsaqin fi qaumin laysa minhum, dia gini sebuah diri dia kepada orang ni tapi bukan kabilah dia. Jadi anak zina lah kalau kita senang kak. Keturunan buruk pula, tak tahu ayah mari mana. Dah lah perangai huduh, keturunan pula dahsyat. Lengkap lah puak dia ni. Puak dia ni. Siapa dia ni kafir ni? Baik. Angka naza malin wa banin. Ada lagi sifat dia. Sifat yang seterusnya. Angka naza malin wa banin. Adakah kerana ia seorang yang banyak harta benda, sebab dia jadi sombong itu kerana dia ada harta benda, dan ramai anak pinaknya, maka ia mendustakan agama kami? Jadi punca kerusakan dia duduk di mana? Ai min ajli annahu sahibu malin katsir. Oleh kerana dia ni harta banyak, anak keturunan ramai, maka dia jadi sombong, angkuh, tak mau beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Boleh jadi juga. Ada sebahagian ulama dia senarai pula zanim ni, orang yang tak tahu keturunan ni siapa dia tadi, geng-geng tadi juga. Dia kata zanim Al-Walid bin Mughirah.
Sebab dia ngaku pada ayah dia Mughirah tu selepas umur dia 18 tahun dah dia tu. Sama juga dengan Akhnas bin Syarik, asalnya orang Saqif tapi dia pergi dakwa dia tu Quraisy. Kita jangan main-main, jangan duk dakwa keturunan tak betul asal. Lalu ni macam-macam orang dakwa keturunan. Kalau tak tahu benarnya keturunan Nabi. Dia dakwa keturunan Nabi, lepas tu bawa mari ajaran pelik-pelik. Macam-macam lah. Kalau tempat kita ni kat keturunan ulama-ulama. Saya ni cucu Tok Fulan. Dia sebutlah Tok dia, kita malah sebutlah. Balah dengan orang tak ada pasal dah. Saya ni cucu Tok Fulan. Tok dia ngajar betul. Cucu dia ajak bawa ajaran pelik. Tapi ini sebahkan kepada Tok. Allahu Akbar. Ni macam-macam perangai manusia ni. Suka disebut kepada orang besar-besar supaya dia nak tempel diri dia di situ. Itu pun jangan duduk percaya juga. Jadi kumpulan lain pula, zamalin wa banin, kumpulan yang banyak harta, ramai anak pinak. Ini pun bahaya. Baik, apa sikap mereka? Tengok ni. Sini sifatnya seterusnya lah. Tulislah sifatnya ke berapa, 10, 12. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata ini ialah cerita-cerita dongeng orang-orang dahulu kala. Senang hidup awak. Dia nak tolak hujah Quran tak mampu. Dia nak tolak ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam tak gerak. Habis dia guna cerita dongeng. Ala cerita dongeng belaka tu tak ada pun. Ai iza tutla ala hadzal kafir. Bila dibacakan kepada set-set geng-geng kafir ni ayat Quran, qala mukazziban, mereka kata dengan cara sombong mendustakan Al-Quran, tilka akazibul awwalin wa khurafatuhum. Ini cerita Muhammad bawa ni cerita dongeng orang dulu je, tak ada apa. Sedap dia. Maka akhir perbincangan kita ini, Allah Subhanahu Wa Taala bagi amaran keras. Dengar ni amaran keras. Apa dia amaran keras ni? Tuhan kata apa? Sanasimuhu 'alal khurtum. Sanasimu 'alal khurtum. Orang yang bersifat demikian, tetaplah kami akan mendedahkan kehinaannya. Kami adakan tanda di atas hidungnya yang berupa belalai itu. Jadi panjang pula cerita sini. Dia kata Allah SWT bagi tahu orang hak jahat ni akan ada tanda di atas hidung dia. Akan tanda atas hidung dia dan dikenali di kalangan manusia. Zaman dulu tak ada media-media ni, tak ada. Mai terus-terus ni tak ada. Nak cari bukti-bukti payah. Maka Allah Ta'ala beri secara fizikal tanda dia. Jadi ada kata, ulama kata macam mana tanda dia tu? Dia kata bil kayyi ala akrami mawadhihi. Dia letak tanda di atas hidung dia tu. Serak dengan api. Satu. Katanya asaba anfal Walid, Al-Walid bin Mughirah yang hina tadi tu terkena atas hidung dia pada hari perang Badar. Maknanya kena macam kena senjata, kena pedang. Jadi bergalus itu. Itu satu pandangan lah. Pandangan yang lebih global lagi, dia kata nusawwidu wajhahu yaumal qiyamah. Orang kafir ni pada hari kiamat kami akan hitamkan muka dia. Tengok muka dia hitam gelap. Itu set buat kafir atas dunia dulu tu. Macam-macam tanda ni. Ada kata tanda masa perang Badar tu kena atas hidung dia pedang. Jadi luka tu, paru tu orang kena, ni sanasimu alal khurtum. Wallahu alam. Kalau kita nak ambil kepada wali, itulah cerita dia. Kalau nak ambil hari kiamat, itulah juga ayatnya. Wallahu alam, kita kata Allah Ta'ala tahulah bagaimana Tuhan nak bagi tanda. Ada juga ulama kata tanda dianya kehinaan di atas dunia ni dengan sifat buruk dia. Tak ada tanda sungguh, tanda fizikal tu tak ada.
Tapi bila orang tengok muka dia, orang ingat penipuan dia. Ini bahaya. Zaman kita hari ni senang ya, orang nak ingat penipuan. Dia cari balik ucapan-ucapan video-video hak lama. Ni ucapan dia ni cakap sedap. Akhir kali bila dia dapat, dia tidak buat. Bahkan langgar janji-janji yang kita buat janji sendiri. Kita mengatakan ini satu sifat yang cukup berbahaya, yang akan merusakkan seseorang itu. Wallahu alam. Kita tak usah pergi jauh lah ke zaman kita. Baiklah kita pergi zaman Abu Jahal, zaman Al-Walid bin Mughirah, zaman Ahnaf bin Ahnaf bin Syarif. Sebab zaman itu semua orang tak boleh nak marah belaka. Tapi kalau kita baca nak turun ke zaman kita ni, mungkin tersangkut sana sini, yang menyebabkan orang boleh buat tuduhan macam-macam, berbagai persepsi pula kepada orang lain. Wallahu alam. Tamaklah kita ada 11 ataupun lebih tanda-tanda sifat-sifat buruk penjahat-penjahat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita kenal sifat ini dan kita mesti jauhi juga pada zaman kita ini. Kalau sifat tu buruk zaman Nabi, buruklah zaman kita pun. Kalau ada di zaman Nabi, adalah zaman kita ni. Jangan kata tak ada tu zaman dulu tu. Siapa dia kata tak ada zaman ni? Ada. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Kata orang sejarah akan berulang, watak berbeza, nama berlainan, tapi gaya permainan tu, pelakon tu sama je. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Tuhan selamatkan kita, selamatkan keluarga kita daripada orang-orang yang duk permain-mainkan agama, berlakon-berlakon dengan perkara yang tak baik. Baiklah para jemaah sekalian, kita ambil ringkas saja, kita berpindah kepada fawaid al-ayah. Fawaid yang dapat kita ambil daripada ayat yang kita baca ini. Faedah yang pertama, fala tuti'il mukazzibin. Fala tuti'il mukazzibin, jangan taat kepada kaki pembohong, pendusta kepada ayat-ayat Allah. Jadi ulama tafsir kata fala, fa, Allah Taala mula dengan fa, fala, al-fa. Fa menunjuk kepada tartibin nahi, susunan larangan daripada awal surah lagi sampai kepada ayat yang kita baca ni, ma fusila min awalis surah. Di awal surah Tuhan kata apa? Tengok ayat 7 ni. Inna rabbaka huwa a'lam biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lam bil muhtadin. Allah Taala tahu siapa sesat. Allah Taala tahu siapa yang mendapat hidayah. Maka di sini Allah SWT nyatakan kepada kita golongan sesat, golongan penjahat, ada 10 sampai 11, 12 sifat. Mu jangan dekati kumpulan ini. Kalau mendekat juga, bermakna kamu akan masuk dalam kumpulan sesat, kumpulan yang mendustakan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi kata fala tuti'il mukazzibin, mu jangan taat. Wa qad warada, ada riwayat, dengar ni pelajar, ada riwayat annal musyrikina taqaddamu lin nabi, puak-puak kafir pergi bagi tawaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berlunak-lunak, untuk berlemah lembut dengan mereka. Melalui siapa? Melalui pak cik dia Abu Talib. Abu Talib, boleh tak cakap dengan anak saudaramu, janganlah keras sangat, pelan-pelan lah, kita ni sama keluarga. Dan juga Utbah bin Rabi'ah, mari jumpa dengan Nabi, minta Nabi kita berlembut. Kalau boleh sekali-sekala pergilah tempat berhala kita tu, tak usah buat apa, pergi je. Ni kalau kita pergi boleh buat ritual acara, lagi hebat. Pergi saja pun tak boleh. Maka ayat ini Allah tegaskan, la tuti', jangan ikut. Walaupun orang yang mari bincang kamu, pak saudaramu sendiri. Walaupun yang mari bincang itu orang yang berlemah lembut dengan kamu, jangan. Sebab apa? Mereka ada agenda. Apa dia agenda? Tulis faedah yang kedua. Waddu law tudhinu fayudhinun. Ni agenda dianya, kalaulah mu boleh bertolak ansur, berlemah lembut,
aku pun nak berlemah lembut juga dengan kamu. Umat-umat Islam, umat masuk Islam, hak kena seksa tu, kita biar. Tak ada lah. Bebas. Nak pergi tawaf Kaabah bebas tawaf. Tapi tengok berhala kami angkat-angkat tangan lah, tak payahlah. Cela-cela pula. Jadi ulama tadabbur kata, tanda ni pelajar, la yajuzu lil mu'min an yudahin. Tak harus bagi orang mukmin berlembut dalam perkara akidah perjalanan agama, jangan. Semata-mata kerana nak ambil sokongan, kita pergi buat benda-benda yang tidak baik. Boleh jadi ini tafsir semasa, dia kata di antara pegangan orang yang berlembut dengan kafir ni, dia panggil puan-puan al-manah. Al-manah al-ilminiyah, geng sekular. Puan-puan sekular, ilmaniyun, dia kata da' kulla insan wa sya'nahu. Kita beri kebebasan kepada orang, dia nak buat apa buat. Ad-daulatu daulatun. Orang negara, pemimpin-pemimpin. Ustaz-ustaz pak lebay duduk di masjid. Itu dipanggil pemisahan di antara agama dengan pentadbiran. Jadi ad-daulatu, oleh kerana kita nak satukan negara kita ni supaya mantap, maka agama itu perlu dilunakkan. Janganlah orang Islam kata ke kafir itu kafir. Jangan. Tak boleh kata. Sekarang ni orang tak kata dah orang kafir itu kafir. Dia panggil non-muslim. Betapa berlembutnya dia. Non-muslim. Da' kulla insan ya'malu ma sya'. Bagi kebebasan dia nak buat apa saja. Itu keputusan dia. Allahu akbar. Jangan. Jadi ayat ini Tuhan jelas, waddu law tudhinu. Kalau nak berlembut, dia berlembut. Tapi ingat awal ayat, la tuti', jangan ikut. Walaupun dia mari lembut gigi dari lidah, jangan sekali-kali kita sebagai seorang Islam berlembut dengan mereka. Ramai ni pemimpin-pemimpin jenis sekular macam ni. Semalam saya baca dalam berita, apabila ada tuntutan daripada umat Islam supaya pakaian pramugari, anak-anak kapal tu diberi pakaian yang tutup aurat. Ketua Persatuan Ulama, di atas nama ulama dia bercakap. Dia kata apa? Ini menghalang kebebasan hak asasi manusia. Ikut dia lah nak tutup aurat, tak tutup aurat. Kita kata subhanallah, patut kamu yang bercakap di atas nama agama inilah yang menyokong. Kemudian bila kajian buat, ada tuntutan daripada non-muslim nak tak mau tutup aurat, itu hak dia. Ni kita bercakap bagi pihak dia, konon-kononnya toleransi, konon-kononnya nak tak ada mudahanah, konon-kononnya nak menunjukkan kita ni lunak. Kita kata jangan sampai tergadai agama, jual prinsip, nak tunjuk toleransi. Sebab tu saya bimbang apabila ada sahabat-sahabat kawan-kawan kita ni duduk main berlemah lembut dengan orang kafir, kejap-kejap pergi ziarah gereja, kejap-kejap pergi jumpa padri, pergi jumpa, kalau pergi dakwah tak apa, kalau pergi sekadar nak cakap Islam tu baik je, lama-lama mereka menganggap kita mengiktiraf mereka. Hati-hati tuan-tuan, para pendakwah jangan mudah nak berlembut sangat dalam masalah ini. Nanti kita juga akan orang menganggap bahawa kita mengiktiraf agama lain. Yang ketiga, faedah yang ketiga, wala tuti' kulla halafin mahin. Mu jangan suka, jangan taat, jangan ikut geng-geng kaki sumpah. Dia panggil geng sesumpah ni, kejap-kejap sumpah, kejap-kejap sumpah. Tak usah percaya orang lagu ni. Tak usah percaya kepada orang yang suka bersumpah. Jangan. Apalagi dia tu seorang yang hina. Aiman aksarul aiman. Tulis ni pelajar. Tulis bahasa Arab ni. Man aksarul aiman hana alaihi rahman. Siapa dia banyak bersumpah, maka bagi dia nama Ar-Rahman, nama Allah tu tak ada harga mana. Kejap-kejap wallahi, kejap-kejap wallahi, padahal tumpah palsu. Dia jual nama Allah untuk kepentingan dia. Jangan. Tak usah duk bersumpah-sumpah, jangan main. Jadi man aksara al-aiman hana alaihi rahman wa tada'at martabatuhu 'inda nas.
dan kedudukan dia juga akan jatuh di mata manusia. Manusia yang waras tengok kaki sumpah, dia tak akan ikut. Manusia yang tak waras, tak ada sumpah lagi ikut dah. Apa nak buat? Ya Rabb. Maka fala yang bagil insan, janganlah kita seorang manusia yang beriman ni banyak bersumpah, jangan. Mana ayat ini Allah Ta'ala tegaskan kepada kita, jangan bersumpah, jangan ikut pada kaki sumpah ini, dan jangan turut orang punya akhlak yang buruk, jangan. Kita tak ada apa akhlak tak akhlak sumpah ya bagi dia, asalkan dapat projek jalan. Kita ambil ringkas yang keempat lah. 4, utullim ba'da dhalika zanim, hammazin masya'im binamim. Banyaklah sifat 10 ni. Utullim ba'da zalika zanim, ambil ni. Utullim ba'da zalika zanim, orang yang kasar, keras dia punya jiwa dia, suka melaga-lagakan orang, suka memecah belahkan orang, kemudian dia pula seorang yang hina dari sudut perangai dia. Maka kita jangan ambil lah perangai-perangai kasar, perangai keras, perangai suka buat wahara ni, jangan kita ikut. Baik. Yang terakhirlah, sanasimhu alal khurtum, Allah kata kita akan buat tanda atas dahi dia, atas hidung dia ada tanda. Macam mana tanda tu? Dia kata Allah Subhanahu wa taala akan letakkan tanda ke atas apa? Ke atas orang tu. Orang yang buruk perangai itu ada tanda di atas hidung dia. Macam mana? Jadi ada katakan zaman Nabi SAW, al-walid yang jahat itu telah terkena senjata di hidungnya jadi ada tanda itu, ada parut. Orang tengok muka dia ingat pada ayat ni, sanasimhu alal khurtum. Sanasimhu alal khurtum. Jadi nampak di muka dia, ada katanya nampak cara fizikal, wallahu alam, ada yang mengatakan tak nampak secara fizikal, tapi orang tengok muka dia, nampak muka penipu. Bila orang tu ingat balik kata-kata dia, janji dia, pembohongan dia, menyebabkan tengok muka ni orang ingat penipu. Na'udzubillah. Untuk zaman Nabi SAW memang berlaku sungguh tanda di atas hidung al-walid dalam peperangan Badar. Wallahu alam. Ayat ini memang panjang lah. Kalau kita tengok dalam fawaid yang kita ini pun panjang, tapi cukuplah kita ambil beberapa faedah setakat mana yang kita sempat dalam siri ini. Alhamdulillah. Baik para pelajar sekalian, kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam ayat yang akan datang, bermula ayat 17. Bermula ayat 17. Kalau tengok ke pembahagian dalam tafsir ini, dia akan berakhir 17 hingga 33. Panjang. Anak akan tengok, kalau sesuai panjang kita teruskan, kalau kurang sesuai dengan masa kita bagi dua. Itu peranan kita lah. Tak boleh kata lagi, bila kita baca baru tahu. Sebelum baca ni, sebelum kita baca tak boleh nak buat keputusan. Tapi pelajar-pelajar yang nak catat tu tanda lalu 17 hingga 33. Wallahu alam. 17 hingga 33. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.